aku nak berubah, tapi aku tak tahu macam mana aku nak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Dietitian Ramadan, dalam rancangan Makan Betul. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi dengan anda tentang apakah 3 cabaran dalam pengurusan tekanan darah tinggi dan cara-cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasinya. Kali ini, saya berada di kawasan Melaka River Cruise. Dan jika anda lihat di belakang saya ini merupakan salah satu jetty yang boleh anda gunakan untuk menaiki feri Melaka River Cruise ini. Sebelum ini, saya telah kongsikan dengan anda langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk mengatasi masalah stres. Anda boleh ulang tonton video tersebut pada link yang saya letakkan di bawah. Apabila kita ingin melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sihat, tidak dinafikan terdapat banyak cabaran-cabaran yang perlu untuk kita atasi. Kadang-kala ada cabaran yang menyebabkan kita rasa tidak mampu, malas ataupun pasrah dengan keadaan yang kita lalui. Pernah tak anda terfikir, mampukah aku untuk berubah? Ataupun, aku dah selesa dengan keadaan sekarang, jadi kenapa aku nak berubah? Ataupun, aku nak berubah, tapi aku tak tahu macam mana aku nak berubah. Jika anda pernah melalui fasa ini adalah perkara yang normal yang dilalui oleh setiap insan yang bergelar manusia. Dan situasi ini sememangnya berlaku kepada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi. Tetapi, yang menjadi tidak normal ialah apabila kita dah tahu akibat buruk sekiranya kita tidak ambil tindakan, tetapi kita masih lagi berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu. Itu tidak normal. Setiap cabaran pasti ada cara untuk mengatasinya. Satu kajian tentang cabaran perubahan gaya hidup sihat mendapati terdapat 3 cabaran utama yang mungkin dilalui oleh pesakit untuk berubah. Secara ringkasnya, saya namakan cabaran 3K, iaitu K yang pertama ialah kemampuan untuk berubah, K yang kedua keinginan untuk berubah, dan K yang ketiga kemudahan untuk berubah, iaitu sistem sokongan yang boleh membantu anda untuk melakukan perubahan. K yang pertama ialah keinginan untuk berubah. Ini merujuk kepada motivasi kita untuk melakukan perubahan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk berubah. Sebagai contoh, kepercayaan kita terhadap rawatan yang kita lalui, ataupun kita sudah terbiasa dengan keadaan sekarang sehingga menyebabkan kita berasa amat susah untuk berubah. Dan juga faktor persekitaran yang tidak membantu. Contohnya seperti keluarga yang tidak menyokong ataupun rakan-rakan yang sentiasa merendah-rendahkan untuk kita berubah. Yang kedua ialah kemampuan untuk melakukan perubahan. Dan kemampuan ini boleh dibagi kepada 2, iaitu pengetahuan dan juga kemahiran kita. Pengetahuan merujuk kepada apakah yang kita tahu tentang penyakit kita dan bagaimana yang boleh kita lakukan untuk mengawal penyakit kita itu. Manakala untuk kemahiran, contohnya kemahiran kita untuk mengurangkan penggunaan garam dalam masakan kita, dan dalam masa yang sama kita ingin mengekalkan kesedapan makanan tersebut. Dan ini ialah cabaran kedua yang biasanya dihadapi oleh pesakit darah tinggi untuk berubah. Cabaran yang ketiga ialah kemudahan untuk berubah, iaitu sistem sokongan. Sistem sokongan ini adalah amat penting untuk membantu perubahan gaya hidup kita. Ia merujuk kepada kemudahan yang boleh kita dapatkan. Contohnya, kemudahan mendapatkan rawatan di klinik, kemudahan keuangan dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Saya kongsikan 8 tips yang mungkin boleh anda lakukan untuk mengatasi cabaran ini. Sebelum itu, anda perlu untuk mengenal pasti apakah cabaran yang anda lalui untuk melakukan perubahan gaya hidup. Tips yang pertama ialah sekiranya anda tidak tahu cara-cara untuk menguruskan penyakit darah tinggi ini, contohnya macam mana nak kawal tekanan darah tinggi, anda boleh dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan rawatan penyakit ini daripada doktor,
secara bersemuka ataupun anda boleh mendapatkan maklumat secara atas talian ataupun online. Anda boleh merujuk kepada laman web atau menggunakan aplikasi kesihatan yang boleh dimuat turun dalam telefon bimbit anda. Cuma anda kena pastikan web dan apps yang anda gunakan itu adalah web yang betul dan tepat informasinya. Proses ini akan meningkatkan lagi kemahiran anda, iaitu pengetahuan dan juga skill anda untuk menguruskan masalah tekanan darah tinggi anda. Walau bagaimanapun, anda perlu untuk sentiasa berhati-hati kerana bukan semua maklumat yang berada di atas talian itu ataupun online adalah betul dan tepat. Sekiranya anda ragu-ragu, segeralah merujuk kepada dietitian, nutritionist ataupun doktor yang merawat anda untuk mengesahkan informasi yang anda dapati melalui pencarian anda sendiri. Yang kedua, sekiranya anda merasakan susah sungguh untuk berubah kerana tidak mendapat sokongan daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda boleh cuba tips berikut. Bagi situasi pertama, sekiranya anda telah berkahwin dan mendirikan rumah tangga, anda perlu untuk menerangkan kepada pasangan anda tentang keadaan anda sekarang. Banyak keadaan yang berlaku apabila pasangan tidak memahami keadaan yang dihadapi oleh pesakit, akhirnya ianya akan memudaratkan pesakit itu sendiri. Jadi, anda perlu untuk menerangkan kepada pasangan anda tentang keperluan anda untuk melakukan perubahan bagi mengawal tekanan darah tinggi. Dan sekiranya tekanan darah tinggi anda tidak terkawal, apakah yang akan berlaku kepada diri anda dan kesannya kepada pasangan anda itu sendiri. Setelah mendapat sokongan daripada pasangan dan keluarga anda boleh merancang dengan mereka langkah-langkah yang boleh anda lakukan bersama. Contohnya, bermula dengan pilihan menu masakan di rumah. Anda boleh meluangkan masa bersama pasangan anda, ahli keluarga anda untuk memilih menu masakan ataupun menu hidangan di rumah yang lebih sesuai untuk mengawal tekanan darah tinggi anda. Kemudian, anda boleh lakukan physical activity bersama keluarga anda dan ini akan meningkatkan lagi hubungan silaturahim anda bersama keluarga dan dalam masa yang sama dapat membantu untuk mengawal tekanan darah tinggi anda. Bagi situasi yang kedua, iaitu kepada anda yang masih lagi bujang, anda boleh dapatkan sokongan daripada ahli keluarga anda, contohnya daripada emak, ayah ataupun adik-beradik anda. Dan anda boleh mendapatkan sokongan daripada sahabat baik anda ataupun rakan-rakan di sekeliling anda. Anda tidak perlu malu untuk menyatakan bahawa anda mempunyai masalah tekanan darah tinggi, kerana sokongan daripada kawan-kawan ataupun individu-individu di sekeliling anda adalah lebih penting daripada anda malu untuk menceritakan keadaan anda yang sebenar. Saya pasti anda sendiri, ahli keluarga anda, malah rakan-rakan anda ingin melihat anda hidup dengan sihat dan menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Yang ketiga, anda boleh memberikan hadiah ataupun ganjaran kepada diri anda sekiranya anda berjaya melakukan perubahan dalam gaya hidup anda. Contohnya, sekiranya anda telah meletakkan sasaran untuk tidak lagi makan keropok dalam masa seminggu atau sebulan dan anda berjaya lakukannya, maka anda boleh hadiahkan diri anda sepasang pakaian yang baru, kasut sukan yang baru maupun peralatan-peralatan pinggan mangkuk yang anda idam-idamkan. Yang penting, ia adalah ganjaran hasil usaha anda itu sendiri. Yang keempat, sekiranya anda telah selesa dengan keadaan anda sekarang, anda perlu ingat bahawa tekanan darah tinggi ini tiada simptom yang spesifik menunjukkan ianya tidak terkawal. Kerana tekanan darah tinggi yang tidak terkawal ini boleh secara senyap-senyap merosakkan organ dalam tubuh badan anda. Anda mungkin tidak sedar keadaan ini berlaku sehinggalah anda mengalami masalah seperti strok, serangan jantung ataupun yang menyedihkan kematian secara mengejut. Adakah anda ingin perkara ini berlaku kepada anda? Fikir-fikirkan. Yang kelima, mungkin ada di antara anda yang stres dan tidak dapat menerima kenyataan bahawa anda mempunyai tekanan darah tinggi. Kenapa saya? Kenapa saya? Sabar dulu. Ambil masa untuk bertenang. Anda boleh merancang bagaimana untuk anda boleh mengawal penyakit ini dan setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Anda boleh mengajak ahli keluarga anda, rakan-rakan anda untuk membantu dan bersama-sama anda mengatasi masalah tekanan darah tinggi ini. Ingat, anda tidak keseorangan. Banyak lagi pesakit-pesakit darah tinggi yang telah berjaya mengawal tekanan darah tinggi mereka. Dan
anda mungkin salah seorang daripada mereka yang berjaya mengawal tekanan darah tinggi. Keenam, anda tidak mempunyai masa untuk berubah. Anda terlalu sibuk dengan kerja dan anda terlalu sibuk dengan keluarga anda. Tanya kepada diri anda, adakah anda mempunyai masa untuk merawat diri anda sekiranya anda mengalami komplikasi daripada tekanan darah tinggi yang tidak terkawal? Sekiranya anda mengalami masalah jantung dan anda stroke, anda perlu untuk duduk di atas kerusi roda sepanjang masa. Adakah anda mempunyai masa untuk itu? Yang ketujuh, sekiranya anda percaya mengawal tekanan darah tinggi ini boleh dilakukan hanya dengan memakan ubat sahaja, anda silap. Kerana dalam panduan pengurusan tekanan darah tinggi yang disarankan oleh American Heart Association, International Society of Hypertension dan juga Malaysia Clinical Guideline, kesemuanya menyarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup dan mengambil ubat dalam masa yang sama. Yang ke-8, anda tidak mempunyai masa untuk melakukan physical activity ataupun senaman. Sebenarnya, aktiviti fizikal ini anda boleh lakukan pada bila-bila masa sahaja. Anda mungkin boleh menyertai mana-mana acara atas talian. Sebagai contoh, bercuran. Anda boleh setkan masa yang anda selesa untuk berlari demi mencapai objektif acara larian tersebut. Untuk anda sendiri, anda boleh cuba tips ini. Anda boleh parking kereta anda jauh sedikit daripada tempat kerja anda dan berjalan sehingga sampai ke pejabat anda. Ataupun anda boleh menaiki tangga berbanding lift untuk meningkatkan lagi aktiviti fizikal anda di pejabat. Itulah serba sedikit cara yang boleh anda lakukan untuk menangani masalah tekanan darah tinggi anda. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua. Sekian sahaja daripada saya, Dietitian Ramadan. Ingat, anda sihat, anda hebat.